Jadi hiduplah beranak pinak tuan-tuan, banyak tahun, 100 tahun, 200 tahun beranak pinak. Sampailah satu hari datang iblis berupa dengan rupa seorang remaja. Dia bawa seruling. Iblis mainkan seruling tersebut, mengeluarkan lagu yang seronok, alat muzik. Maka keluarga Qabil, bukan Habil lah. Keluarga Qabil ni tengok mereka pun mendekati, sebab iblis datang kepada keluarga Qabil. Satu hari makin ramai, minggu depan makin ramai. Alat muzik lain, alat muzik lain, alat muzik lain. Itu asal alat muzik yang menyesatkan dan melarakan manusia, menjauhkan manusia daripada Allah. Iblis keluarkan alat itu. Dimain, orang makin ramai tengok. No? Kemudian keluarga Nabi Adam yang banyak beriman, mereka tidak syirik tuan-tuan. Kemudian keluarga Nabi Adam, Habil pun semua turun. Seorang mai tengok, sampailah keluarga Qabil buat pesta, nyanyian. Oh, nyanyian pesta, ramailah tuan-tuan. Pesta, ramai. Diketahui oleh keluarga Habil yang nakal-nakal ni turun. Mereka tetap solat, mereka tidak mensyirikkan Allah, cuma cara iblis masukkan, dia mula daripada kecil. Bila dengar di bawah sana, di bawah yang jauh lah, buat pesta apa semua, turun dah beberapa orang ni beramai-ramai. Turun apa semua, akhirnya bergaul. Dan ketika itu, wanita-wanita dari keluarga Qabil ni, mereka berhias, bersolek apa semua, berlebih-lebihan, menayangkan tubuh badan dan juga perhiasan. Ketika itu Sayyidina Ibn Abbas, sahabat Nabi yang paling alim tentang tafsiran Quran, dia sebut fadzalika qaulullah, itulah yang disebutkan oleh Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias berlebih-lebihan. Itulah tabarruj jahiliyah yang pertama dulu yang berlaku dalam keluarga Qabil. Mereka berhias berlebih-lebihan, akhirnya turun dalam pesta nyanyian tersebut, bergaul dan berlaku dosa besar yang kedua, iaitu perzinaan. Di situ bermula tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, iblis dengan anak pinak dia, iblis beranak pinak tuan-tuan. Iblis beranak pinak. Siapa isteri dia? Wallahu alam. Tapi dia beranak pinak. Dia mengeluarkan anak. Ada anak, anak-anaknya syaitan. Begitu juga keluarga Nabi Adam yang dipisahkan tu, yang diasingkan, keluarga Qabil dan Habil tadi ni, mereka juga beranak pinak, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai. Syariat baru juga diturunkan. Nabi Adam ajar mereka tentang kehidupan. Nabi Adam turun dalam keadaan Nabi Adam orang yang alim, diajar sendiri oleh Allah ilmu-ilmu asas kehidupan ni. Buat rumah, bukan duduk dalam gua tuan, dan bukan telanjang. Sudah ada pakaian. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam turun dah berpakaian sebagainya. Dan Nabi Adam mahir untuk mengajar tentang kehidupan, pertanian apa semua ni diajarkan kepada anak-anak beliau. Sampailah berlalu masa, sampailah umur Nabi Adam pun dah jatuh sakit. Dia dah jatuh sakit, umurnya ketika itu mencecah 960 tahun. Dia pun duduk terbaring di atas katil. Kemudian anak-anak dia tanya, wahai ayah, apa yang ayah nak? Maka Nabi Adam pun sebut, aku teringin buah-buahan. Dia sebut dalam hadis, fawakihul jannah, buah-buahan syurga. Bukan Nabi Adam suruh ambil di syurga, tapi buah-buah yang menyerupai buah-buahan di syurga. Maksudnya ada di atas muka bumi ni, manggis ke, durian ke, wallahu alam, yang bentuk itu ada di dalam syurga. Ini yang ulama yang hurai, bukan saya. Ulama yang hurai, ada di dalam syurga. Maka anak-anak Nabi Adam yang berapa puluh orang tadi ni keluar mencari buah. Sampai di satu tempat, mereka berjumpa dengan sekumpulan pemuda yang kacak, 3-4 orang, semua kacak. Kemana wahai anak-anak Adam? Kemudian anak-anak Nabi Adam sebut, kami nak cari buah, ayah kami sakit, dia teringin buah sebagainya. Maka kumpulan pemuda tadi kata, baliklah. Sebab sudah sampai masanya ayah kamu. Kenapa suruh balik? Dah tak kenal. Itu bukan anak-anak Nabi Adam. Mereka ini tahu itu bukan keturunan Nabi Adam yang ketika itu, sebab mereka kesemua anak Nabi Adam.
Suruh balik, bagi tahu sudah sampai masa. Bila pemuda-pemuda kacak tadi sampai di rumah, Hawa pun tengok dan Hawa tahu mereka ini adalah malaikat. Sebab dulu Hawa dalam syurga. Dia tahu ini adalah malaikat, maka Sayyidatuna Hawa alaihissalam pun dia peluk suami dia Adam alaihissalam, menangis dia, kan dia tahu ini kumpulan malaikat yang datang untuk mencabut nyawa. Kata Nabi Adam, da'ini wa malaikata rabbi, tinggalkan aku wahai Hawa bersama dengan para malaikatku. Kenal, bila tengok tu kenal, untuk mencabut nyawa, kan. Akhirnya malaikat pun menjalankan tugas, malaikat Israel lah, kan. Malaikat Israel, beberapa orang datang, beberapa orang Israel dan beberapa orang yang lain mencabut nyawa. Kemudian mereka memandikan, mengkafankan, wahannatuhu, kafanuhu mengkafankan, hannatuhu mewangikan, wadafanuhu, malaikat tadi pun mengkebumikan. Anak-anak Nabi Adam semua tengok. Maka berkata para malaikat, hadhihi sunnatukum ya bani Adam, beginilah sunnah kamu sekiranya seseorang itu mati. Buat macam ni, mandi, kafan, wangikan, kemudian ditanam, dikebumikan. Hadhihi sunnatukum ya bani Adam. Kemudian malaikat itu pun pergi. Dan sebelum wafat, Nabi Adam menyerahkan kepimpinannya tadi ni, khalifah tadi ni, kepada seorang anaknya, salah seorang anaknya tadi ni yang 40 ni. Tuan-tuan sekalian, ada seorang rasul namanya Syith alaihissalam. Serahkan kepada Nabi Syith, dan keistimewaan Nabi Syith diberikan sebanyak 50 suhuf. Suhuf, kitab ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kemudian suhuf ada 104 suhuf. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith. Lagi 54 kepada rasul-rasul lain. Nabi Ibrahim dapat sikit suhuf. Nabi Idris dapat suhuf. Nabi yang paling banyak dapat suhuf adalah Nabi Syith. Suhuf ialah berbentuk lembaran-lembaran yang mengandungi syariat. Tetapi dia tidaklah selengkap kitab tadi. Dia lembaran-lembaran. Yang paling banyak ketika itu adalah Nabi Syith alaihissalam. Kemudian Nabi Syith lah yang memegang jawatan tersebut, dan Nabi Syith alaihissalam dialah yang meneruskan kepimpinan, menguruskan anak cucu cicit Nabi Adam, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, anak cucu cicit Nabi Adam. Dan Nabi Syith lah yang perlu mengajar bahawasanya musuh yang paling utama bagi manusia ialah iblis dan juga syaitan. Dan Nabi Syith juga bagi tahu kepada semua anak-anak keturunan cucu cicit Nabi Adam ketika itu, janganlah kalian bergaul dengan orang yang tidak mentaati Allah, iaitu ahli keluarga Qabil ketika itu. Jangan bergaul. Dan Nabi Adam meninggal dengan umur tersebut, meninggal ketika usia tersebut dalam keadaan, tuan-tuan, walaupun Qabil dan keturunan dia banyak buat dosa, tetapi mereka tidak mensyirikkan Allah. Nabi Adam alaihissalam meninggalkan bumi Allah ini dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah di atas muka bumi. Tapi mereka sebahagian melakukan dosa besar. Setakat itu dulu tentang manusia pertama. Itulah ayah kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat i'tibar dalam meniti hari-hari yang berbaki di atas muka bumi Allah ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.